Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Farwiz iaitu pensyarah subjek Wacana Akademik Bahasa Melayu dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Kailini Viamu bernombor matriks D2019-2090759. Dalam video ini saya akan menyampaikan satu pengucapan awam berkaitan topik hangat yang sedang melanda negara dan seluruh dunia pada hari ini, iaitu pengucapan yang bertajuk jangkitan COVID-19. Hadirin yang dikasihi sekalian, dalam pengucapan ini saya akan membincangkan tentang penularan wabak COVID-19 dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia. Sebelum kita memasuki isi-isi penting pembentangan ini, ingin saya kenalkan dulu kepada hadirin sekalian tentang apa itu COVID-19 dan bilakah wabak ini mula melanda dunia. Coronavirus atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga haiwan. Pada manusia, virus ini biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan yang bermula daripada selesma biasa hingga ke penyakit yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini kebiasaannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza, iaitu melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Coronavirus yang baru ditemukan ini pada awalnya mula dikesan di Wuhan, China pada Disember 2019 dan dinamakan sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 iaitu SARS-CoV-2 yang mana menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 iaitu COVID-19. Di Malaysia, virus ini mula dikesan pada awal Januari 2020 apabila seorang pelancong China tiba di Singapura pada 25 Januari semasa wabak tersebut sedang hangat melanda di Hubei, China. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula virus ini dapat merebak antara individu dengan individu yang lain? Cara penularan yang paling utama ialah melalui sentuhan fizikal. Seperti yang kita tahu, tangan ialah punca daripada pelbagai jenis penyakit kerana tangan ialah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktiviti dan interaksi dengan orang lain atau benda-benda yang ada di sekitar. Sebagai contoh, kita menggunakan tangan untuk bersalaman dengan orang lain. Individu yang tidak menjaga kebersihan tangan akan menyebabkan virus ini dapat tersebar dengan mudah. Dan sebab itulah kita diwajibkan untuk kerap mencuci tangan menggunakan air dan juga sabun bagi memastikan tangan kita berada dalam keadaan bersih. Oleh itu, sentuhan fizikal merupakan salah satu media penularan wabak COVID-19 kerana individu sering berinteraksi dengan dunia luar menggunakan tangan. Selain itu, virus ini juga boleh merebak jika kita tidak mengamalkan etika batuk dan bersin yang baik. Sebagai contoh, tidak menutup mulut dan hidung ketika kita batuk atau bersin. Seperti yang saya katakan awal tadi, cara yang paling mudah untuk virus merebak ialah melalui droplets atau titisan pernafasan. Droplets dapat terjadi apabila seorang individu mengeluarkan cairan ketika batuk, bersin dan berbicara di udara. Cairan yang berisi virus, kuman dan bakteria ini kemudian dapat menempel pada mana-mana benda yang dibawa oleh orang lain dan kemudian virus COVID-19 tersebut mendapatkan inang baru. Secara amnya, inilah sebab mengapa kerajaan menekankan kita untuk sentiasa memakai penutup mulut dan hidung ketika kita berada di luar. Oleh itu, penting dan menjadi kewajipan bagi kita di tengah pandemik ini untuk mengamalkan etika batuk dan bersin yang baik. Seterusnya, cara penularan yang menyebabkan kes di Malaysia meningkat dengan mendadak pada bulan Mac lalu ialah disebabkan oleh interaksi antara orang ramai semasa satu majlis yang diadakan di Masjid Jamek Seri Petaling. Acara tersebut dihadiri kira-kira 16,000 peserta dan ramai daripadanya dipercayai telah dijangkiti. Ini bermaksud virus tersebut dapat tersebar dengan mudahnya jika kita berkumpul dan beraktiviti di tengah
mencegah kerumunan. Virus ini dapat menempel pada pakaian dan benda-benda yang dibawa oleh orang lain. Maka, kita tidak akan sedar jika ada antara orang lain yang membawa virus tersebut bersama mereka. Oleh itu, lebih baik bagi kita untuk mengurangkan pergerakan atau kegiatan di luar rumah dan mengelakkan diri daripada pergi ke tempat-tempat yang sesak semasa musim pandemik ini. Hadirin dan hadiran sekalian, isu jangkitan COVID-19 ini masih lagi hangat diperkatakan sehingga hari ini. Maka lebih baik dan sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan diri. Penjagaan kebersihan diri yang baik sebenarnya mendatangkan banyak manfaat kepada diri kita sendiri. Salah satunya, kita dapat mengelakkan atau mengurangkan risiko untuk mendapat jangkitan. Kerana apabila kita mengamalkan langkah pencegahan yang diberi, kita dapat memastikan diri sendiri dan orang lain juga selamat. Oleh itu, amat pentinglah bagi kita untuk mengamalkan penjagaan diri yang baik dan sentiasa mengambil tahu tentang info-info isu COVID-19 di dalam negara. Sekian, itu sahaja pengucapan awam saya kali ini. Terima kasih.